semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke Gaharu Tea Valley Kopeng. Nama saya Nicholas, boleh panggil saya Nick saja. Okey. Jadi teh ni nanti jangan lupa boleh cuba ikut jalan kat belakang sini, pergi dekat tempat teh, boleh cuba teh ni. Okey, so secara introduction, saya nak perkenalkan kepada sesiapa yang belum kenali apa itu Gaharu. Okey, Gaharu ni sebenarnya dia scientific Equilarium malacensis dan mengambil masa sangat lama, 15 ke 18 tahun untuk dia boleh dijadikan makanan. So Gaharu Tea Valley di sini biasanya di seluruh dunia ada 20 jenis, 20 bakal, ya. Yang kebanyakan bakal-bakal ini boleh digunakan untuk minyak wangi, dan kayu untuk stangi dibakar untuk aruman, untuk fragrance use, external use. Tapi di sini kita utamakan untuk dari segi penggunaan untuk makan, untuk minum, untuk kesihatan. Okay. So Gaharu dalam pokok ni akan terjadi Gaharu Damar Gaharu yang amat bernilai. Pokok ni, Gaharu ni boleh mencecah RM200,000 sekilo. Jadi 1 gram tu RM200. Sekarang harga pasaran untuk grade tinggi, ya. Jadi lebih mahal dari emas sebenarnya Gaharu. Dan dia ambil masa sangat lama. 1 tahun dia naik sangat nipis sahaja. Yang pak-pak Arab yang beli Gaharu ni dia bakar, macam Datuk kata tadi, mereka macam bakar wang, ya. Bakar saja. Tapi kita bijak, kita pakai untuk kesihatan. Okey. Sejarah Gaharu lebih 2000 tahun. Sejak tamadun Mesir lagi. Okey. Okey, ini contoh grade lah. Warna yang berlainan dan sampai ke grade tinggi RM200,000 1 kilogram. Minyak wangi RM160 1 gram 1 ml. Sangat tinggi harganya. Okey, Gaharu dalam nama Inggeris Agarwood. Gaharu Malaysia, bahasa Indonesia Gaharu, Agarwood, Aluswood, Eaglewood ni semua untuk culture, budaya seluruh dunia ada nama dia yang berlainan. Di India Agaru, Atil juga. Di Arab Wood, Gaharu, Ginkgo di Jepun. So ni bentuk Gaharu dari pokok. Selepas pokok ni tadi dah dekat atas bukit, sudah tengok kan pokok ni. Dari luar dia nampak macam pokok biasa sahaja, tapi di dalamnya isi teras Gaharu ni, Dama yang bernilai tinggi ni, warna coklat. Semakin gelap semakin bernilai, padat, dan dia boleh tenggelam dekat dalam air. Okey. Jadi oleh sebab dia mencecah sangat, harga tinggi, banyak di pasaran adalah palsu. Sudah rendam dengan minyak wangi, sudah cat. So itu satu masalah jugalah. Tapi di sini 28 tahun, 300 ekar, 200,000 pokok, semua yang di witness di depan mata tuan-tuan puan-puan tadi, ini pokok sudah ada di sini. Orang di sini bukan jual PPT, ya. You boleh sentuh, you boleh tengok, you boleh cium, you boleh minum, you boleh nampak apa yang kita sudah buat bersama healing. Okay. So hari ini kita dari pokok Gaharu tukar menjadi secawan teh Gaharu. Sejarah Gaharu dalam rekod sejarah. Okey, seperti dalam hadis, dalam kitab ubat Cina tradisional, Holy Bible dengan Sanskrit Veda dan juga Ayurvedic juga ada mention Gaharu. Okey, dalam perspektif Islam, Gaharu, okey, Rasulullah bersabda, Gaharu terdapat 7 ubat penawar 7 penyakit. Untuk sesiapa yang boleh membaca Arab, bahasa Arab boleh baca. Ini ayat Sahih Bukhari buku 71 hadis 596, 5632, 5692. Okey kan? Boleh cari, ini memang dalam rekod sejarah. Sahih Ibn Nabawi ini keluaran Indonesia. Gaharu dalam Sahih Ibn Nabawi, hendaklah kalian berubat dengan kotus Gaharu kerana di dalamnya terdapat 7 ubat. Ada 2 ayat 5692 dengan 5696.
Sesungguhnya sebaik-baik ubat kalian adalah bekam dan Quds al-Bahari, Coctus gaharu. So, 1400 tahun lepas sudah Nabi telah tahu gaharu ni ada kebaikannya dari segi perubatan. Bukan saja di sekarang, banyak plantation di luar, banyak industri kata gaharu ni untuk minyak wangi saja. Dan panggil orang tanam, lepas tu cucuk, tunggu 5-6 tahun dapat berapa juta bulangan. Itu tak ada. Kita sudah 28 tahun lah. Sekarang saya bagi tahu Datuk, kita punya modal belum balik lagi, tapi kita bagi masuk free saja. Menaik, itu sudah ada sponsor tadi dari Keling. Terima kasih sangat kepada Datuk. So, kita buat ni untuk manfaat bersama. Dalam kitab Melayu, Malaysia, Indonesia, kitab perubatan, khasiat ubatan daripada akar gaharu, daun, damar gaharu, semua pokok ni ubat. Bukan saja untuk dibakar untuk wangi, tapi ubat. Okay. Dari perspektif Kristian, aloes planted by the Lord, ada 5 kali tersebut dalam Bible, kitab Kristian. Pokok ni ditanam oleh Tuhan dari sugar. Dalam TCM, ubat ni gaharu diguna dalam istana oleh Maharatu untuk panjang umur. Okay. Dalam buku ni ada tertulis untuk sel limfa, buah pinggang, mengurangkan kembung. Hari tu masa I buat Zoom, ada kawan yang kata sudah minum teh gaharu ni tak berhenti-henti buang angin. Perut kita kalau kita rasa tak sedap sebab banyak angin, kadang-kadang kan sakit kan, macam sini tak elok, sana tak elok, sini sakit sebab ada angin. Tu memang dalam perubatan Cina ada kata ni dia buang angin. Pergerakan chi, energi yang macam Datuk cakap harmoni ni bila badan kita punya energi dia smooth, dia lancar berjalan, dia punya energi datang, harmoni, kita rasa sihat, kita rasa ceria, dan mari buang sui. Itu dari segi Sanskrit India, kayu gaharu ni adalah favorite of Lord Krishna. Jadi tadi Datuk guna cakap di tokong-tokong yang ini dipakai tu adalah gaharu sebenarnya, warna kuning tu. Tapi sandrama bukan apa dipanggil, bukan grade tinggi, coklat sampai tak nampak, tapi at least dia pokok dari pokok gaharu. Okey, tu banyak grade lah. So untuk hubungan kita dengan Tuhan lebih erat, minta dapat, minta dapat, betul tak? So manfaat saintifik dari segi kita tadi banyak kita cakap dalam sejarah, tapi sekarang moden, sama moden, kita kena buat saintifik untuk research kenapa moyang kita ada menulis menyebut cara-cara penggunaan khasiatnya. So kita buat kajian saintifik ini okey, sangat detail. Saya nak tunjuk ni, induced sleeping time bagi kita orang-orang yang payah tidur, susah nak masuk tidur, tak lena. So minum gaharu macam Datuk, dia neural activity untuk menenangkan otak kita, fikiran kita, emosi kita. Banyaklah yang ni saya nak tunjuk. Okey, sebenarnya dari segi saintifik macam mana gaharu dengan wangian gaharu ni boleh menenangkan kita punya fikiran, boleh menenangkan bagi kita tidur senang. So scientifically ini pituitary gland, kelenjar pituitary. Organ ni terletak bawah otak kita, belakang mata, tengah-tengah ini, belakang. Kalau ada orang yang ada buat meditation, kita panggil mata ketiga lah. Dia pergi massage tempat tu, dia punya chi energi So ini besarnya macam kacang tanah saja, tapi dia teruk. Walaupun kecil, tapi dia kontrol satu badan kita punya organ, buah pinggang, buah dada,
Kita punya ovary, ini uterus, liver, hati, pembesaran kita, metabolic rate kita, adrenal, thyroid, untuk lelaki testicle, ovary. Okey, saya nak kata sini oksitosin. Oksitosin ni hormon gembira. Bagi orang yang dalam cinta mesra, sangat happy. You tengok dia ceria, muka dia sangat happy. Sebab hormon gembira dia banyak, oksitosin ni. Kebanyakan hormon ni dikontrol oleh kita punya pituitary gland kan, di bawah badan kita. Untuk ibu yang menyusu, prolactin hormon ni, kenapa ibu yang menyusu cinta kepada anak kita, dia akan keluarkan susu. Ini pituitary gland ni juga, so kasih sayang, cinta, happy, tak happy pun dia. Untuk proses apa antidiuretic hormon ni semua, ADH, untuk pembesaran ni bone and soft tissue, untuk lelaki testicle, progesteron, testosteron, semua ni lah dikontrol oleh biji organ pituitary gland kita, mata ketiga. Kenapa? Dalam meditation, dalam ni, so scientifically kita dah prove gaharu ni tadi, teh gaharu ni kalau dimasak, buat teh, kena harus kalau boleh didihkan dia, dia keluar aroma dia dan boleh hidup dan boleh minum. Faham tak? Okey lah. So biasa kenapa orang stres mesti pegang tempat ni? Sebab automatically sebenarnya organ ni kat belakang ni. So kita tak boleh tidur lena. Sebenarnya teh ni untuk orang yang selalu overstress badan kita, sel-sel badan kita overstress, dia panggil cepat pergi rehat. Sebab Datuk setiap hari dia overstress, sel dia, otak dia pakai banyak. Sebab setiap hari kena settle banyak problem, banyak benda kena settle. Bukan saja problem ada duit, problem tak ada duit, you ada duit, dia tak ada duit, you tak ada duit, dia ada duit, pun kena settle. Betul tak? Semua orang punya pasal dia settle. So overstress, ini sel kena rehat. Okey, bagi orang yang sudah minum teh, dia tak ada kafein. Teh ni tak ada kafein, tapi teh ni mungkin ada sesetengah orang dah minum, dia akan lebih aktif. Okey, itu saya nak ceritakan. So kita take a break, kena take a break, kena pergi tidur. So bukan semua orang minum dia akan mengantuk, dia mungkin akan jadi lebih aktif. Nanti saya nak cakap kajian saintifik nombor 2, kenapa dia lebih aktif. So bolehlah rasa kita nanti basuh teh ni, minum teh ni tiap-tiap hari. So untuk relax, tidur pun nyenyak. Tengok mungkin dalam cinta ni, so tidur pun senyum. Betul tak? Happy hormon dia banyak. So dekat honeymoon semua orang senyum. Ayah tu baru tu. So the next day, bila kita happy, harmoni, orang tu mali lah. Betul tak? Selalu muram je tu, tak boleh lah. Orang nampak pun mau belakang pergi, cepat-cepat tak mau tengok. Betul tak? So kita kena happy, ceria. So minum teh gaharu, keling gaharu tea. So manfaat kedua untuk mengawal paras gula darah. Sebenarnya gula darah ni okey, sebab gula darah dalam darah ni akan jadi diabetik. Betul tak? Kenapa gula ni akan dalam darah kita tak boleh diproses? Sebab sel sudah lemah. Bagi orang minum teh ni, dia jadi aktif sebab sel sudah bangun. Dia panggil tukar itu gula jadi kepada tenaga. Jadi orang itu jadi terjaga, tak tidur, dia boleh aktif. So bagi setengah orang yang minum teh ni mungkin dia akan terjaga. Ada dua sebab. Sebab sel sudah aktif, lebih kuat. Bukan saja dari segi otak, tapi satu badan. Ini sel satu badan ada. Untuk lelaki sana pun sangat aktif. Okay, sorry Tapi saya
contoh ada surat tanya surat kahwin belum, sebab mungkin ada anak nak introduce ke perempuan siapa, anak saudara. Okey, saya sudah kahwin, saya ada 5 anak. Terima kasih. Garu dilawan. Ya. So di dunia ada kencing manis semakin ramai dan semakin muda sekarang sebab makanan ini bubble tea ya. Sebelum saya sedap kan, sangat suka. Saya pun suka manis sebenarnya. Sebelum saya buat analisis ini, ada kawan bagi ini carta, ini nota 20 sudu satu kawan. Terkejut kita punya badan mana boleh proses, betul tak? Jadi semakin muda, semakin banyak ramai ada penyakit kencing manis. So, dan makanan berminyak goreng, bakar, fast food, pencemaran udara, pencemaran persekitaran, ini Coca-Cola, ubat, pil semua makan masuk, kita tak boleh nak proses kan. So ada yang obesiti. Wah, cantiknya. Lah itu. So hasil kajian tadi, teh garu boleh ada banyak ini aktif komponen yang boleh mengaktifkan sel kita, bagi dia proses gula atau benda toksik apa yang tak mau dari badan kita keluar, boleh proses jadi baby balik. Betul, bukan minum satu kali esok terus jadi baby. Ataupun malam ni minum nanti buat baby. Datuk kata dia ambil gambar dengan harimau, tapi bukan bentuk, bukan muka harimau, tapi dia hari harimau. Sorry. Okey, ini contohlah testimoni. Sebab kita bila cukup rehat, sel kita aktif, metabolik kita okey, semua kita boleh proses, kita boleh keluarkan dari badan. Kenapa dari kitab-kitab perubatan dulu ada sebut benda-benda ni, penawar tujuh penyakit dalam hadis, dan kitab tip, kitab ubat Cina, India, semua ada tulis. So buku ini kajian saintifik dah proven benda ni berkesan. Tapi bukan hari ini minum, esok terus jadi. Tiap-tiap hari minum, pagi petang tidur gaharuti, makan gaharuti, ingat semua gaharuti. Boleh tes lah tu. So hasil kajian ni lebih baik daripada ubat apa ni, metformin untuk kencing manis kan. Kalau pergi jumpa doktor mesti bagi metformin. Pernah dengar kalau ada kawan ada kencing manis metformin, mula-mula metformin, lepas tu dia bagi jarum insulin, cok kan, lepas tu buah pinggang pula nanti rosak, nanti kena cuci buah pinggang satu. So it's a long term process. Dia bukan hari ini, penyakit pun apa pun bukan hari ini kita buat esok terus jadi penyakit, betul tak? Sudah berapa tahun kita macam tu, minum bubble tea setiap tahun, setiap hari baru jadi kencing manis. Tapi kita tak boleh proses, badan kita bagi relax, bagi kita digest, hadamkan apa ini semua. Tapi kena bantuan, kalau ada K-garuti lagi cepat kita boleh sembuh lagi, ya. Menjiberin salah satu bahan aktif tadi. Bahan bioaktif semula tadi melawan penyakit akibat gaya hidup tidak sihat. Macam gaya hidup tak sihat tadi, makanan tak seimbang, tak tentu masa, sakit, ada penyakit ini, penyakit itu, kita tak boleh makan, pantang larang semua. So dia jadi satu penyakit gaya hidup. So gaharu, aktif komponen dalam gaharu ni bukan saja melindungi, bukan saja menekan, menekan,
menekan semua reseptor anti-diabetic, anti-microbe, anti-oxidant, allergic, anti-cancer, hypocholesteremic, immune system, memboostkan kita punya immune system, imunisasi kita untuk penyakit apa ke. Kalau kita minum, insya-Allah kita tak dapat COVID. Betul tak? Sebab immune, walaupun kalau kena, insya-Allah harap-harap kita boleh sembuh. Amin. Amin, amin. Betul. So dia juga melindungi daripada bara kanser, bara banyak ni, bara tumor, leukosis, bara payudara, usus besar, paru-paru, otak, neuron, semua penyakit ni. Jadi patutlah moyang kita tulis benda ni ajaib, pokok dari Tuhan, dari syurga, spirit of Lord Krishna. Pokok ni, bau ni, rasa dia dari syurga. So hari ni kita bertuah. Terima kasih banyak. Amin. Sebab daripada 28 tahun lepas, start tanam dengan 200 anak pokok. Start daripada 200 pokok, kita dapat hari ini menikmati manfaat dia bersama. Muang, saya, Datuk, kamu semua cukup. Makan 3 hari, 1 hari 3 kali sudah cukup. Sarapan, tengah hari, petang. Betul tak? Kalau makan keempat minum petang, makan lagi supper. Okey? Apa datang? Penyakit lagi cepat. Betul tak? So makan 3 kali sudah cukup. 1 hari RM30 pakai sudah cukup. Memang cukup. Betul tak? So kenapa nak susah payah nak buat bisnes, nak buat ini? Sebab kita nak bantu semua lagi senang cari makan. Lagi manfaat ini kita jual bukan mahal. Tak mahal pun. Kalau you tengok boba bubble tea RM15 satu cup. Betul tak? Ini kalau kita bahagi 30, satu cup baru berapa? Berapa ringgit? RM1 ke RM2? RM2 kan? Oh, sekarang RM2 boleh beli apa? Masih lemak. RM2. Terima kasih. RM2 saja satu hari. Untuk keluarga, untuk family, untuk siapa-siapa, kawan-kawan tu sedekah pun you bagi lah. Ini teh bagus ni. Kalau ada jodoh, kalau dia faham benda ni, dia percaya, jadi jodoh kita dengan Keling dah lama. Tapi oleh sebab polisi, sekatan, kementerian ini itu, tukar kerajaan ini itu, semua ini jadilah Malaysia ini macam lah. So masa tahun lepas bulan 3, oleh sebab banyak yang kawan-kawan sudah cuba teh ni, sudah baik, saya company Hoga Garuti Delhi diundang bersama Tun Mahathir pergi ke Langkawi, keluarga Asnaf, bagi sedekah kepada rumah Asnaf, minum teh garu ni. Beliau encik ni, dia dah lama tak boleh jalan, tak boleh turun katil, so baring saja. Ni di Kampung Kelebang, ada dalam surat khabar. Jadi pun saya ingat, baju pun sama lah, sorry. Tapi ada cuci lah. Okay. Jadi sejak 92 kita tanam pokok ni dengan siap gerbang batu. Sebab pokok ni bernilai. Kita tak jaga, tak kawal kawasan sini ya. Ini pokok ada kaki orang dia. Malam-malam dia ada kaki bawa. Tu kena naik ke bank tu, mana ada balik modal. Orang cakap, wah lu banyak untung lah. Okey, ya banyak untung. Kaya lah, main kaya jiwa gitu. Kaya, betul. Pokok kalau lapar boleh lah ambil 2 batang. Betul tak? Jadi kita nak manfaat bersama. Betul tak? Semua kita sokong K Gaharuti. Okey? So sekarang kita berada di sini ya. Di belakang sini kilang. Hari Minggu hari ini kita tak buka lah kilang. Pekerja kita di kawasan-kawasan kampung sekitaran sini kita
dah ada peluang pekerjaan bagi penduduk kampung sini. Biasa dekat kampung-kampung baby atau baby besar. Yang tengah-tengah dulu tak ada. Betul tak? Tapi sekarang kita wujudnya satu peluang pekerjaan. Konsep matlamat sama serupa dengan Kelly. Hidup bersama, bahagia, sejahtera, harmoni. Semua boleh cari makan. So sekarang kawan-kawan kita di kampung sini kerja petang tengah hari, makan balik semua naik basikal, naik motor balik. Boleh jaga anak, boleh jaga orang-orang tua. So harap-harap kawasan sini forever. Boleh dikatakan forever. Pokok ni boleh hidup 300 tahun ke atas. Kita tebang, dia naik lagi. Tebang, dia naik lagi. Kita semua dah tak ada kat sini pun. Ladang sini masih ada, gunung sini masih ada. So long term. Datuk kata SODT 20 tahun. Saya harap KGRUT lebih 200 tahun. Lagipun belakang rumah je ni Ipoh, Perak, Kuping, tahu tak? Jadi Sudah senang sampai. tak? Kenapa kita tak ni fokus pada ini dekat tempat yang dekat dan senang? So dekat saja, bukan jauh, bukan South Africa. So cukup tak pokok ni? Kita banyak tera ni, kita hari minum pagi, petang, malam semua minum teh garu. Cukup lah 200,000 pokok ni. Kalau tak cukup, insya-Allah tak cukup, tak mau bagi gunung ni kotak, nanti Datuk tolong cari tempat untuk tanam. Boleh Jadi kawasan sini dah dimasyurkan Tuanku Sultan Nasruddin Sultan Perak sebagai Geopark tahun lepas juga. Geopark. Jadi tempat ni tak akan berubah, tak akan pergi mana-mana. Kita akan supply je. Kita tanam, kita jaga pokok, abang-abang, kakak-kakak jaga market. Okey? Jadi apa beza? Kita nak bezakan dengan 20 spesies yang lain, kita kena pergi jauh. Kita dah daftar dia sebagai satu variety baru, gaharu kopeng, dengan harta Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan di dunia nanti. Gaharu kopeng ni gaharu dari mana? Gaharu dari mana kalau orang tanya? Gaharu kopeng. Ada patent. Dan amat bersyukur kita ada 2 rekod nasional, rekod Malaysia. First Organic Agarwood Plantation, ladang organik pertama di Malaysia untuk gaharu yang pertama. Dan ladang pertama yang mendapat geographical patent. Ada 2 rekod Malaysia. Okey. So, dari juga pengiktirafan inovasi, kita juga dapat A daripada SME Corp, MIKI, Maida, untuk dapat menukar pokok ni menjadi satu teh yang boleh dinikmati dengan senang. Tak payah tunggu. Kalau nak tanam, nak minum kat rumah boleh tak? Boleh, tunggulah 15 tahun. Betul tak? Sekarang tak payah. Sudah terus jadi member, bayar, ambil, buat. Betul tak? Betul. Kilang kita berdaftar dengan FDA Amerika. Jangan risau. Okey, yang penting Halal. yes, dengan jaket. Yang lain semua yalah, biasalah. Sudah dapat banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sampai sini kita nak tahu cara untuk buat teh gaharu. Macam mana cara dia? Sebenarnya kalau teh gaharu ni ada ceret dekat rumah, kettle lah. Masak dengan air suhu bilik sampai didih. Lagi baik, lagi elok. Dan barang-barang yang bagus ni, ini keras-keras gaharu ni, dia punya komponen ni, dia keluar dengan lambat. Kalau kita air tak cukup panas, dia tak keluar. Warna pun kurang, rasa pun kurang. Tapi bila kita panas, cukup panas, teh gaharu boleh masak.
keling teh gaharu ti boleh masak. Yang luar tak tahu lah. Tapi ini boleh masak, boleh buat tadi roti, buat masak nasi. Ada nampak tak? Ya. Roti canai, chapati. Chapati, So, semua roti. ikut inovasi tuan-tuan puan-puan sendiri. Yang suka masak, you ambil teh ni, you masak buat teh ni, you masukkan dalam, okey panas kan sekarang. Cuba aiskrim gaharu nanti. Jangan lupa cuba pergi sana. Dapatkan aiskrim gaharu. So dia boleh buat masakan, masuk dalam kari, masuk dalam apa, teh ni semua boleh masuk. Okey. So kalau nak minum biasa macam saya biasa pakai ini termos, masuk dalam termos 1 ke 2 uncang, air cukup baru mendidih, masuk, tutup, angkat keluar, pergi kerja, pergi mana-mana, tambah air panas di mana-mana. Itu saja. So senang, tak susah. Kalau air hidrogen healing boleh juga, sebab air hidrogen ni tak boleh masak tapi you overnight teh ni dia akan keluar pula yang sebab kluster air hidrogen ni lebih kecil, dia akan masuk penetrate teh gaharu ni dengan lebih senang. Dia akan keluarkan benda-benda yang air panas tak boleh keluarkan. Lepas tu uncang tu buat masak pula, masak lagi, tu cuba juga boleh. Okay. So sampai sini ya. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan.